Surau Al-Jamaliah, Tuan Haji Elias. Okey, Ustaz-Ustaz. Okey. Seterusnya Imam-Imam, okey, Tuan Haji, Tuan Hajar, okey, JK Surau Al-Jamaliah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian. Okey, alhamdulillah hari ini kita berkumpul di satu majlis sambutan Maulid Rasul peringkat Surau Al-Jamaliah di tahun 1444 Hijrah. Okay, insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Fadhil Maulana Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir Al-Hafiz. Okay, insyaAllah kita akan sambung dengan ceramah yang akan disampaikan oleh beliau. Okay, saya suka beritahu tadi secara keseluruhan. Okay, sebelum serahkan majlis kepada Al-Fadhil Maulana, kita akan adakan selawat akan diketuai oleh Ustaz Rosdi. Seterusnya kita akan mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Fadhil Maulana. Okey, seterusnya jangka sampai pukul 9 kita akan solat Isyak secara berjemaah. Seterusnya kita akan membaca surah Al-Kahfi bersama-sama, dan seterusnya Al-Mulk insya-Allah. Al-Kahfi nama. Okey, Al-Mulk, surah Al-Mulk. Okey, Al-Mulk. Seterusnya kita dijemput tuan-tuan Ajak, wajah, tuan-tuan, perempuan, Maulana seterusnya tetamu yang dijemput sekalian untuk menikmati sedikit jamuan yang akan disampaikan, yang akan disediakan di luar masjid surau ini. Okay, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Fadhil Ustaz Rosdi untuk mengetuai selawat. Okay, bismillah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه الكدور مثل حسنك ما رأينا قط يا
Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mufti atas pimpinan atas selamat pada tadi. Okey, semoga kita insya-Allah mendapat rahmat dan syafaat. Okey, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Maulana Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir Hafiz. Okey, sebelum tu saya bacakan sedikit biodata Maulana. Okey, nama dia adalah Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir Al-Hafiz. Okey, beliau dilahirkan pada 1989. Okey, di Seremban Negeri Sembilan.
Okey, muda lagi ya, 33 tahun Ustaz. Okey, pada tahun 2001, okey, beliau telah tamat sekolah rendah di Sekolah Rendah Islam Al-Saidiyah, Senawang, Seremban. Seterusnya pada tahun 2022, beliau selesai hafiz 30 juzuk Al-Quran di Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling, Kuala Lumpur. Seterusnya pada tahun 2003 beliau selesai syahadah hafiz di madrasah yang sama. Seterusnya pada 2004 hingga 2009 beliau menyambung pengajian alim syariah dan bahasa Arab di madrasah yang sama sehingga selesai tahun 6, iaitu kelas tafsir Jalalain dan Mishkatul Masahbi. Okay. Seterusnya pada tahun 2010 hingga 2012 beliau menyambung pengajian jurah hadis kutub sitah, ini Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan kitab Muwatta Imam Malik serta Muwatta Imam Muhammad. Seterusnya pada tahun 2013 hingga kini beliau menjadi penceramah bebas di Negeri Sembilan. Seterusnya pada tahun 2016 hingga 2018 beliau dilantik sebagai panel penyelidik fatwa Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Seterusnya 2018, okey, hingga kini beliau merupakan timbalan pengurusi Persatuan Tahfiz dan Pondok Negeri Sembilan, iaitu PINTA. Okay, seterusnya pada tahun 2020 hingga kini beliau merupakan tenaga pengajar pengajian alim di Ma'had Tahfiz As-Salihin Sigamat, Seremban. Antara karya-karya yang dihasilkan beliau adalah Ummul Amrad, iaitu ibu segala penyakit hati. Seterusnya Rasulullah Insan Terbaik, sebuah ringkasan sirah, dan biografi Maulana Muhammad Yusof Kandalawi. Okey, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadil Maulana Muhammad Abdullah bin Muhammad Amir Hafiz untuk menyampaikan beliau. Sekian, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis dan seterusnya Pengurusi Surau Al-Jamaliyah Masjid Tembau, yang dihormati juga Tuan Imam Bilal, Setiausaha Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Syukur kita pada Allah Ta'ala, malam ni kita berhimpun dalam surau ni untuk kita membicarakan tentang insan yang paling agung, insan yang paling mulia, iaitu Rasulullah SAW. Bila kita duduk dalam majlis seumpama ini, maka dalam hati kita perlu adanya kesedaran dan juga perasaan betapa besarnya majlis seumpama ini. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaih, beliau menyebutkan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Apabila dibicarakan, diceritakan tentang orang soleh, maka akan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam mana-mana majlis, apabila dalam majlis tersebut dibicarakan tentang orang soleh, maka itu asbab turunnya rahmat daripada Allah Ta'ala dalam majlis tersebut. Dalam mana-mana majlis, kalau diceritakan tentang para sahabat,
tentang tabi'in, tentang mana-mana para wali atau orang-orang yang hampir, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sebab kepada turunnya rahmat daripada Allah Taala dalam majlis tersebut. Kalaulah dalam satu majlis dibicarakan tentang mana-mana orang soleh, dibicarakan tentang mana-mana para wali, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, maka majlis tersebut turun rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita boleh bayangkan satu majlis yang dalam dia bukan dibicarakan tentang mana-mana orang soleh biasa, bukan tentang mana-mana imam ataupun tentang mana-mana para wali. Bahkan dalam majlis tersebut dibicarakan tentang ketua kepada seluruh makhluk ini, ketua kepada seluruh alam, dan juga ke makhluk yang paling agung di alam ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka sudah pasti dalam majlis tersebut dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita duduk dalam majlis umpama ini, kita bukan bicara tentang orang biasa, kita bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun sebenarnya sebab rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling agung, paling dikasihi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, saya sampaikan perkara tersebut dalam mukadimah pada malam ini ialah kerana supaya kita yang duduk dalam majlis umpama ini, dalam majlis yang dibicarakan dalamnya tentang Rasulullah SAW, dalam hati kita ada istisyar. Istisyar maknanya kesedaran besarnya dan agungnya majlis umpama ini. Oleh kerana itu, maka kita jangan merasa syak bila kita duduk dalam majlis ini kita rugi ataupun tak dapat apa-apa. Tetapi bila kita duduk dalam majlis ni, kita kena rasa alhamdulillah, beruntung kita duduk dalam majlis yang di dalam dia bicarakan tentang Rasulullah SAW. Kita bagaimana kita agungkan dan muliakan Nabi SAW pun, maka kita tak akan dapat sampai kepada tahap keagungan dan kemuliaan baginda Rasulullah SAW seperti mana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, kalau kita semak helaian demi helaian Quran, kita akan dapati dalam Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala begitu sekali memuliakan kedudukan Rasulullah SAW, yang mana Allah Ta'ala tak pernah memuliakan mana-mana makhluknya seumpama dia memuliakan Rasulullah SAW. Kalau kita buka dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada panggil beberapa orang nama nabinya. Allah Ta'ala ada panggil Nabi Adam AS. Allah panggil dengan Ya Adam, Ya Adam, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma. Allah panggil Ya Adam, Nabi Adam, Ya Adam. Allah panggil Nabi Ibrahim AS, Allah panggil dengan wanadainahu an ya Ibrahim. Allah Ta'ala juga ada panggil Nabi Musa AS, Ya Musa wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada panggil Nabi Isa AS, Ya Isa. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah Ta'ala juga ada panggil Nabi Zakaria AS. Allah panggil Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allah Ta'ala juga ada panggil Nabi Yahya AS, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Allah juga ada panggil Nabi Daud AS, Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Bila Allah Ta'ala panggil para nabinya, Allah panggil Nabi Adam, Ya Adam. Panggil Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim. Panggil Nabi Musa, Ya Musa. Panggil Nabi Nuh, qila ya Nuhu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Allah panggil Nabi Musa, Ya Musa.
Allah panggil Nabi Isa, ya Isa, ya Zakaria, ya Daud, ya Yahya. Semua para anbiya alaihissalatu wassalam tersebut, bila Allah panggil mereka, Allah panggil dengan nama mereka. Tapi bila sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tak panggil baginda dengan ya Muhammad, ataupun Allah tak panggil baginda dengan ya Ahmad. Bahkan Allah panggil baginda dengan pangkat dan gelaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah panggil juga ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Allah panggil juga ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah juga panggil dengan ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Bila Allah sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak panggil baginda sallallahu alaihi wasallam dengan nama baginda, tapi Allah panggil baginda dengan ya ayyuhan rasul, ya ayyuhan nabi. Ini tunjukkan bagaimana Allah Taala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru pada nama. Baginda sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan pangkat gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di banyak tempat dalam Quran, betapa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah Taala ada bersumpah. Allah Taala ada bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah ada bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan malam, wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan siang, wan nahari idza jallaha. Allah bersumpah juga dengan malam, wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza talaha. Allah Taala juga ada bersumpah dengan buah tin, wat tin, wazaitun, wazaitun. Allah bersumpah dengan bukit Tur Sina, wa turi sinin. Allah bersumpah dengan bumi Mekah, wa hadzal baladil amin. Allah Taala juga ada bersumpah dengan hari kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Allah Taala juga bersumpah dengan bumi Mekah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Di dalam Quran Allah ada bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang saya bacakan tadi. Allah juga bersumpah dengan langit dan juga bintang yang terbit di langit, was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Allah Taala bersumpah dengan bintang buruj, was-sama'i dzatil buruj, wal yaumil maw'ud. Hari kiamat Allah Taala bersumpah. Di dalam Quran Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pentingnya perkara yang Allah nak sampaikan. Tapi dalam Quran ada satu sumpah Allah Taala yang Allah bersumpah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membayangkan betapa tingginya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah, la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi seluruh kehidupanmu wahai Muhammad, sesungguhnya orang kafir berada dalam kesesatan, dalam kemabukan mereka. Dalam ayat ini Allah bersumpah. Allah bukan bersumpah dengan mana-mana makhluk lain, tapi Allah bersumpah dengan seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Imam Qadhi Iyad rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahawa ini antara sumpah Allah yang menunjukkan betapa tinggi dan agungnya kedudukan Nabi SAW. Tapi ada lagi hebat. Dalam Quran Allah ada bersumpah lagi hebat. Tadi Allah bersumpah dengan seluruh kehidupan Nabi SAW. Allah juga ada bersumpah dalam Quran yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi SAW. Allah bersumpah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah bersumpah demi Tuhanmu wahai Muhammad. Ini sumpah Allah yang paling agung, menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi SAW. Allah beritahu fala wa tu terjemahan demi. Demi itu sumpah. Demi Rabbu, mu tu Nabi SAW. Dalam sumpah ini Allah datangkan Allah
Rabb, Allah. Kemudian digabungkan Allah dengan kau maknanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah sumpah, demi Tuhanmu, wahai Muhammad, iman mereka tak akan sempurna sehingga mereka jadikan kau pemutus pada masalah yang mereka berselisih faham tentangnya. Ini sumpah Allah Ta'ala dalam Quran betapa menunjukkan betapa tingginya dan mulianya kedudukan Nabi SAW. Dalam Quran Allah tak pernah cerita tentang mana-mana makhluk seperti mana Allah cerita tentang Nabi SAW. Sampaikan anggota badan Nabi SAW pun Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang lidah Nabi SAW. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allah cerita tentang lidah Nabi SAW. Allah cerita tentang mata Nabi SAW. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Mata Nabi SAW Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala cerita tentang tangan Nabi SAW. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Allah juga sebut leher Nabi SAW. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Allah juga sebutkan tentang dada Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak. Allah juga sebutkan tentang belakang Nabi SAW. Alladhi anqadha dhahrak. Semua perkara dalam Quran yang Allah SWT ceritakan sehingga Allah sebutkan mengenai anggota badan Nabi SAW. Lidah Nabi Allah sebutkan, tangan Nabi Allah sebutkan, mata Nabi Allah sebutkan, dada Nabi Allah sebutkan, belakang Nabi SAW pun Allah sebutkan. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi SAW. Bukan itu sahaja, dalam surah Al-Nashrah yang saya bacakan tadi juga Allah menjanjikan ketinggian Nabi SAW sampai bila-bila. Allah beritahu dalam Quran, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu, hai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kami hilangkan beban daripada belakang yang membebanimu. Alladhi anqadha dhahrak, beban yang membebani belakangmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah beritahu kami tinggikan sebutanmu, wahai Muhammad. Apa makna Allah tinggikan sebutan Nabi SAW? Apa makna Allah tinggikan sebutan Nabi SAW? Wa rafa'na laka dzikrak. Allah beritahu kami tinggikan sebutanmu, wahai Muhammad. Kami tinggikan sebutanmu ataupun cerita tentangmu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Jibril alaihissalam tanya kepada Nabi SAW, Tuan tahu tak bagaimana Allah SWT tinggikan sebutan Tuan? Seperti dalam ayat yang dibacakan tadi. Apa makna bagaimana Allah Ta'ala tinggikan sebutan Tuan? Nabi SAW tak tahu. Jibril alaihissalam beritahu Allah SWT beritahu kepada Tuan bahawa Allah tinggikan sebutan nama Tuan, yaitu idza dzukirta ma'ahu, yaitu wahai Muhammad, setiap kali aku disebutkan Allah, maka kamu juga disebutkan bersama-sama denganku. Setiap kali Nabi Allah SWT disebutkan, kita juga akan menyebutkan Rasulullah SAW. Bila orang sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bila orang sebut syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila dilaungkan azan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila khatib naik di atas khutbah, naik khatib khutbah, maka khatib akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila khatib naik atas khutbah, ada 5 rukun khutbah. Antara salah satu daripada rukun khutbah, 2 rukun khutbah ialah wajib berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana itu pasti akan sebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan juga sampai ke hari kiamat, setiap kali disebutkan nama Allah Ta'ala, maka di sana juga akan disebutkan mengenai Rasulullah SAW.
Ini membayangkan betapa tingginya kedudukan Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, hakikatnya kalau kita baca Quran dan hadis, kita akan dapati bahawa sebenarnya yang memuliakan dan mengagungkan dan meninggikan kedudukan Rasulullah SAW bukan kita. Bukan kita sebagai makhluk ini. Bahkan Allah juga sendiri yang meninggikan kedudukan Rasulullah SAW. Sebab itu bila kita baca Quran, kita akan dapati bagaimana Allah begitu memuliakan Rasulullah SAW. Sampaikan Allah sebutkan taat Allah, kita taat Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Taat pada Rasul, taat pada Rasul juga. Allah beritahu may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka barulah dia akan jadi taat kepada Allah. Taat Rasulullah, baru taat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhallazina, dan di banyak tempat Allah sebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, akan dapat nikmat Allah di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita faham betapa tingginya kedudukan Nabi SAW dan yang tinggikan kedudukan baginda, cerita tentang baginda, yang jadikan nama baginda sentiasa disebut-sebut, itu bukan kita. Yang jadikan perkara tersebut ialah siapa? Allah Ta'ala sendiri. Dan Allah begitu muliakan Nabi SAW dalam Quran. Maka tak timbul isu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada hari ini bila kita duduk dalam majlis, kita muliakan Nabi SAW, kita agungkan Nabi SAW kerana Allah agungkan Nabi SAW. Ini saya sebutkan kerana apa? Kerana saya nak highlight, nak tekankan tentang satu isu yang kadang-kadang orang kata kenapa kamu muliakan Nabi Muhammad? Buat apa muliakan? Nabi Muhammad pun manusia biasa. Nabi Muhammad SAW pun manusia biasa. Ya, satu sudut Nabi SAW adalah manusia, satu sudut baginda manusia. Tapi baginda manusia yang ditinggikan, dimuliakan oleh Allah SWT. Seperti mana dikatakan oleh satu penyair, apa dia? Wa'adtuna rasul min jinsil bashar ka'addinal yaquta min jinsil hajar. Kita mengatakan Rasulullah SAW daripada kalangan manusia ialah seperti mana kita mengatakan batu yakut daripada kalangan batu permata yakut daripada kalangan batu. Ya, memang betul. Memang betul. Yakut di permata merah, permata yang paling mahal dalam dunia. Kalau dari sudut batu, dia batu, tetapi dia bukan batu biasa, batu permata. Kalau batu yakut, walaupun batu, tapi batunya batu permata. Maka macam itulah Rasulullah SAW. Satu sudut, walaupun dikatakan baginda adalah manusia, tapi manusia adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Maka tak timbul isu kalau dalam mana-mana majlis diceritakan kemuliaan dan ketinggian Rasulullah SAW. Kerana Allah sendiri dalam Quran begitu banyak muliakan dan tinggikan kedudukan Nabi SAW. Ini saya sampaikan ini kerana ini perkara penting. Lagi-lagi zaman sekarang, iaitu pada zaman kita ini orang baca Facebook, orang ikut Instagram dan juga lain-lain media sosial. Maka datang satu golongan yang mengatakan bahawa jangan lebih-lebih puji Nabi. Jangan lebih-lebih puji Nabi, kerana Nabi juga manusia biasa. Astaghfirullahaladzim. Ini perkataan ini ialah sebenarnya satu perkataan yang juga bahaya, seolah-olah merendahkan kedudukan Nabi SAW. Kita kemudian dibawa hadis yang salah tempatnya. Apa dikatakan dalam hadis? Iaitu dalam hadis Nabi ada bagi tahu, la tuturuni kama atratil yahud wan nasara Isa bin Maryam, atau la tuturuni kama atratil nasara Isa bin Maryam. Nabi bagi tahu jangan puji aku lebih-lebih seperti mana orang Nasrani mereka puji Isa bin Maryam. Hadis itu masalah memang ada, tapi hadis itu dibawa dalam konteks ini memang langsung tak kena. Yang Nabi SAW larang, Nabi kata apa? Jangan puji aku macam orang Nasrani puji Isa bin Maryam. Orang Nasrani puji Isa bin Maryam ialah sampai tahap menjadikan dia Tuhan.
maka itu pujian yang dilarang. Maknanya Nabi SAW kalau kata, kalau nak puji baginda tak ada masalah. Agungkanlah baginda SAW. Namun jangan sampai menuhankan baginda SAW. Maka itu yang dilarang. Dalam majlis Maulidur Rasul, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, secara umumnya para ulama tak pernah pun kata bahawa Nabi SAW ni baginda Tuhan. Dan tak pernah lagi orang hadir majlis maulid, keluar dari majlis maulid, habis maulid, keluar, tiba-tiba kata Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad kena sembah. Tak ada siapa kata. Kerana itu tak ada masalah kita dalam majlis meninggikan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kerana bila kita agungkan Nabi Muhammad SAW, objektif dia apa yang kita nak, supaya dalam hati kita, dalam diri kita datangnya kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Dan itu siapa yang tuntut? Itu adalah tuntutan Allah daripada kita, yang seperti mana Allah beritahu dalam Quran. Allah beritahu dalam Quran, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah bagi tahu orang yang beriman kepada Nabi SAW. Allah sebut beberapa kali Allah beritahu orang yang beriman kepada Nabi SAW, terutama wa'azzaru, dan orang yang mengagungkan dan memuliakan baginda. Azzaru iaitu memberi makna ta'zim, ta'zim. Wa'azzaru, orang yang beriman kepada baginda dan mengagungkan dan memuliakan baginda. Wa'azzaru wa nasaru, dan orang yang bantu baginda. Yang keempat, wattaba'u nura alladhi unzila ma'ah, dan orang yang ikut petunjuk atau cahaya yang diturunkan kepada Nabi SAW. Allah beritahu siapa yang buat macam tu, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berjaya. Jadi siapa yang buat empat perkara itu, beriman, agungkan baginda, dan bantu baginda, dan juga ikut petunjuk, ikut sunnah baginda, ajaran baginda, Allah beritahu dia adalah orang yang berjaya. Mereka orang berjaya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita duduk dalam majlis sini, alhamdulillah semua yang hadir ini Allah beriman. Alhamdulillah. Kalau tak beriman, mana nak datang? Hadir ni makna tanda beriman kepada Nabi SAW. Alhamdulillah kita dah beriman. Kita nak usahakan dalam hati kita adanya perasaan agung baginda SAW, mulia baginda SAW, supaya dalam hati kita ni adanya rasa cinta betul-betul kepada baginda SAW. Dan keagungan baginda SAW ini bukan kita yang muliakan baginda SAW. Kita dah tinggalkan baginda SAW. Maknanya baginda dah tinggalkan kita lebih kurang 1400 tahun. Golongan yang mula-mula duduk dengan Rasulullah SAW siapa? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka golongan yang pertama yang paling beruntung dalam umat ini. Kerana apa? Mereka sempat duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dapat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini nikmat yang paling agung Allah bagi, dapat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang juga Allah bagi kat dunia ini, dapat lihat baginda dalam mimpi, atau jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Itu nikmat agung. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, dengar perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, ini nikmat agung. Maka kerana itu mereka jadi para sahabat. Sahabat di mana apa? Sahabat mana orang yang berdamping. Sahabat mana orang berdamping. Orang generasi pertama yang duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, berdamping dengan baginda, yang menurut ahli sunnah wal jamaah secara ijma' pasti mereka lah golongan paling mulia dalam umat ni. Selepas daripada semua para nabi dan rasul, golongan yang paling mulia siapa? Rasul. Para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergaul dengan baginda, mendengar perbicaraan baginda sallallahu alaihi wasallam,
Kalau kita buka kitab sirah, kalau kita buka kitab hadis, kita akan dapati bagaimana para sahabat agungkan dan baginda sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam luar biasa, melebihi daripada kita semua. Kita ni kadang-kadang kalau kita kata kita agungkan baginda atau kita cinta baginda, kadang-kadang kalau kita fikir, hakikatnya mungkin dakwaan dia. Kadang-kadang kata saya cinta Rasulullah, ini semua orang boleh kata. Saya boleh kata, tuan-tuan boleh kata, kita semua boleh kata. Tapi adakah cinta Rasulullah, agungkan Rasulullah ini betul-betul bertapak dalam hati kita? Macam para sahabat radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kita boleh muhasabah diri kita sendiri. Tapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka yang kata muliakan baginda dan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dan kecintaan baginda betul-betul menusuk dalam hati mereka, bertapak dalam hati mereka, bukan cakap saja. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dan kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, dalam kitab Sahih Bukhari, beliau ada bawa tajuk. Di awal kitab, beliau ada bawa tajuk satu bab, tajuk bab Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Tajuk tu apa dia? Tajuk tu berbunyi, cinta Rasulullah adalah daripada iman. Cinta Rasulullah adalah daripada iman. Kemudian Imam Bukhari rahmatullah alaih bawa hadis. Hadis tu berbunyi riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu hadis dia, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, iman salah seorang kamu tak sempurna sehingga aku kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintai oleh dia melebihi siapa? Melebihi ibu bapanya, wa waladi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan juga seluruh manusia. Itu Imam Bukhari rahmatullah alaih bawa hadis. Satu orang iman takkan sempurna melainkan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Dalam hadis ini baginda sebut 3 golongan. Satu golongan atas, satu golongan bawah, satu golongan yang berada di tepi. Atas siapa? Iaitu ibu bapa. Ibu bapa ni manusia fitrah, memang akan sayang ibu bapa dia. Secara akal, secara logik memang semua orang akan sayang ibu bapa dia. Kalau manusia akal waras, pasti sayang ibu bapa, sayang betul. Ibu bapa pula kalau ada anak, dia akan sayang anak dia. Ini pasti kita akan sayang anak kita kalau kita ada anak. Satu lagi, kita juga akan sayang orang sekeliling kita. Siapa dia adik-beradik kita? Pakcik, makcik, saudara mara kita, atau sesiapa saja, anak, isteri, pasangan kita akan sayang. Nabi SAW bagi tahu, iman salah seorang kamu tak akan sempurna sehingga apa dia? Sehingga aku lebih dicintai oleh dia melebihi seluruh manusia, termasuk orang yang dia paling sayang, iaitu siapa dia? Ibu bapanya, anak-anaknya, dan juga seluruh manusia yang dia sayang. Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka lah golongan manusia yang mana hati mereka betul-betul agungkan dan muliakan dan kasih kepada Rasulullah SAW. Dalam peperangan Uhud, kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, antara dia dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku tahun 3 Hijrah, bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Dalam peperangan tersebut, orang Islam telah, permulaan orang Islam menang. Musuh cabut lari. Rasulullah SAW tempatkan 50 orang sahabat atas satu bukit. Bukit itu dipanggil Jabal Rumah sekarang, atau dulu dipanggil Jabal Ainain. Baginda beritahu jangan turun sampai terima perintah Nabi SAW. Tapi lepas tu bila orang musuh dah cabut lari, sebelum baginda keluarkan perintah, mereka dah turun. 40 orang lebih turun. Beberapa orang dia tinggal ke atas tu. Lebih tak sampai 10 orang. Yang lain semua dah turun ke bawah. Bila mereka turun bawah, musuh serang balik. Bila musuh serang balik, maka orang Islam telah digasak. Sampailah orang Islam bermundur pergi ke arah Gunung Uhud. Nabi SAW pun telah digasak dan telah dikepung oleh pihak musuh. Dalam keadaan yang begitu genting ini, satu orang kafir
dia duduk depan Nabi SAW. Dia duduk depan Nabi, dah dekat dah depan Nabi. Dia ambil anak panah dia dan dia pun terus halakan anak panah dia untuk nak panah Nabi SAW. Dia pun aim Nabi SAW. Memang tujuannya satu, nak bunuh Nabi SAW, nak panah Nabi SAW. Satu orang sahabat yang waktu tu berhampiran Nabi SAW, sahabat ni bernama Sayyidina Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Beliau nampak si musuh ni, si kafir ni sedang halakan anak panah dia nak panah Nabi SAW. Bila dia tengok dia keadaan tu, apa dia buat? Sahabat ini terus meluru serta-merta waktu tu, dia pun terus pergi depan Nabi SAW. Beliau letakkan kepala beliau depan kepala Nabi SAW. Maknanya orang tu musuh ke depan, dia terus datang depan Nabi SAW. Si kafir ni bila sampai dia sahabat ni depan Nabi SAW, dia pun lepaskan anak panah dia. Bila dia lepaskan anak panah dia, anak panah orang ini, kafir ni, tepat kena di mata Sayyidina Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Bila terkena kat mata beliau terjujul keluar. Mata beliau terjujul keluar bila terkena anak panah tu. Sampai kan beliau pegang mata beliau tu. Mungkin dalam setengah hari ataupun dari pagi sampai ke petang tu, beliau berperang dalam keadaan menahan sakit kerana cedera mata beliau terkena panah daripada musuh. Selepas perang mungkin dah selesai atau perang dah agak reda, sahabat ini datang jumpa Nabi SAW. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Bukan Abu Qatadah orang lain. Ini Qatadah bin Nu'man al-Ausi radhiyallahu anhu. Sahabat ini mengadu kepada Nabi SAW, "Ini tuan, mata saya dicedera kerana dipanah oleh musuh." Beliau bagi tahu dalam hadis itu, Nabi SAW ambil mata beliau, baginda masukkan balik mata beliau dalam kelopak matanya. Sahabat ini beritahu, selepas Nabi SAW masukkan mata beliau dalam kelopak matanya, beliau kata, "Mata aku serta merta waktu itu terus sembuh seperti tak pernah cedera. Dan bukan itu saja, sampailah ke aku mati, kematianku, sampailah kepada beliau akhir hayat, mata beliau itulah yang lebih kuat berbanding mata satu lagi." Allah SWT bagi mukjizat Nabi SAW. Tapi apa yang nak disampaikan, sahabat ini lakukan demikian semata-mata beliau sanggup korbankan dirinya untuk Nabi SAW. Kalau kita fikir, beliau bila lari depan Nabi supaya jangan bagi Nabi tak kena anak panah, satu je dia punya risiko dia. Risiko dia adalah berdepan yang hidup mati. Kerana kalau terkena mungkin tempat lain mungkin mati, dan itu pun hampir mati dah. Tapi sahabat radhiyallahu anhu, mereka sanggup buat apa saja untuk Nabi SAW, biar diri mereka terkorban, tapi jangan Nabi SAW juga cedera atau baginda menerima apa-apa musibah. Ini mungkin satu kisah, tapi sebenarnya banyak kisah yang lain. Tahun 4 Hijrah, Nabi Muhammad SAW telah hantar satu rombongan sahabat, 10 orang lebih kurang. Ada riwayat bagi tahu 7, ada riwayat 6. Ada riwayat bagi tahu 6, ada riwayat tahu 7, ada riwayat tahu 10. Nabi SAW hantar satu rombongan. Biasanya orang kafir datang. Orang kafir dari kabilah Adal wal Qara. Mereka datang, mereka pura-pura depan Nabi SAW. Beritahu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kabilah kami nak masuk Islam. Maka boleh tak tuan hantar wakil tuan, beberapa orang delegasi lah, untuk datang kepada kabilah kami, ajar kepada kabilah kami Islam." Tapi mereka tipu. Nabi SAW hantar. Nabi hantar 10 orang sahabat Nabi SAW. Nabi lantik ketua mereka, nama Sayyidina Asim bin Thabit radhiyallahu anhu, daripada Madinah. Mereka bergerak, 10 orang ni bergerak tinggalkan Madinah, pergi ke satu jalan nama Jalan Muspar. Kemudian mereka sampai ke lepas Muspar, sampai satu tempat nama Ar-Raji'. Sampai dekat situ, sampai tempat kabilah tu, kabilah yang datang jumpa Nabi ni. Kabilah tu panggil mereka punya orang, kepung orang Islam. Selepas dikepung, 100 orang datang. Ada dia kata 200 orang.
kepung semua sahabat ni, dan akhirnya mereka telah bunuh ke semua sahabat ni. Tapi ringkaskan cerita, tinggal 2 orang. Yang 8 mula-mula mereka bunuh 7. 3 orang sempat lari naik atas bukit. Tapi orang kafir ni kata mereka pujuk, mereka sumpah. Mereka kata bahawa kami tak akan buat apa kepada kamu turun. Bila mereka turun, mereka pun tipu, ikat. Bila mereka ikat, akhir sekali satu orang tak nak jalan, mereka bunuh satu orang lagi. Maka tinggal 2 orang. Daripada 10 orang, tinggal 2 orang. 2 orang tu nama, satu yang pertama nama Sayyidina Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, dan seorang lagi bernama Sayyidina Zaid bin Dafinah radhiyallahu anhu. 2 orang, Khubayb bin Adi dan Sayyidina Zaid bin Dafinah radhiyallahu anhu. Orang kafir ni punya tak guna. Apa mereka buat? Mereka bawa 2 orang sahabat Nabi ni. Satu yang lain mereka dah bunuh habis dah. 2 orang sahabat Nabi ni pergi mereka bawa pergi ke Mekah, jual di Mekah. Kerana mereka tahu orang Mekah berdendam betul dengan orang Islam. Jadi mereka pun nak dapatkan duit atau harta. Mereka jual 2 orang sahabat ni di Mekah. Orang Mekah beli 2 orang sahabat ni untuk tujuan satu je, nak bunuh. Bukan nak beli diri hamba, dibeli untuk nak bunuh. Khubayb bin Adi telah dibeli oleh Uqbah bin Harith kerana ayah dia dulu dibunuh. Ayah dia nama Haris, dibunuh oleh Khubayb. Dia pun beli, tawan, nanti tetapkan masa nak dibunuh. Zaid bin Dafinah radhiyallahu anhu telah dibeli oleh Safwan bin Umayyah, dengan dia punya family lah, keluarga dia. Kerana ayah mereka dibunuh dalam Uhud, jadi mereka juga nak balas dendam. Mereka tetapkan waktu nak bunuh 2 orang sahabat ni. Bila tetapkan waktu nak bunuh 2 orang sahabat ni, pertama mereka putuskan bunuh Sayyidina Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Mereka dulu bila bunuh, mereka tak bunuh dalam tanah haram Mekah. Maksudnya mereka orang kafir dulu pun mereka hormat tanah haram. Kalau mereka nak bunuh orang, mereka bawa luar tanah haram. Mereka bawa luar tanah haram. Sebelum mereka nak ikat dia, nak bunuh dia, mereka tanya, kamu ada apa-apa permintaan last tak? Beliau kata ada. Saya nak minta izin semayang 2 rakaat. Mereka kata silakan. Beliau pun semayang 2 rakaat. Tapi beliau semayang ringkas je. Selepas selesai, Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu kata kepada orang kafir, dia kata sebenarnya aku nak semayang panjang lagi. Tapi kerana aku khawatir nanti kamu tuduh aku takut mati, kerana tu aku ringkaskan solat aku. Subhanallah. Sahabat sikit pun tak ada perasaan takut mati untuk Islam. Aku ringkaskan solat aku kerana takut kamu tuduh aku takut mati, itu saja. Selepas tu mereka pun ikat. Mereka nak bunuh dia. Sebelum mereka nak bunuh dia, beliau telah baca satu syair. Falastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi shiqqin kana fillahi masra'i wa dhaka fi dhatil ilahi yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Falastu bimudin lil aduwi lil aduwi jaza'an wa la tafashshu'an inni ila Allahi marji'i. Beliau kata, wahai Allah, aku sikit pun tak kisah aku dibunuh macam mana. Macam mana musuh cincang badan aku, itu sikit pun aku tak kisah. Tapi ya Allah, yang aku harapkan supaya kau berkati aku, kau rahmati aku dan kau redha pada aku. Dan aku juga tak akan tunjukkan takut aku pada musuh, kerana aku yakin aku akan jumpa wahai Allah. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau beritahu, wahai Allah, kau jadi saksi. Ketika ini orang Rasulullah SAW di Madinah, baginda tak nampak apa yang berlaku. Wahai Allah, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW dan bagi tahu kepada Rasulullah bahawa aku sampaikan salamku kepada baginda. Sebelum beliau nak dibunuh lagi, Jibril AS datang jumpa Nabi SAW. Bagi tahu kepada baginda, wahai Muhammad, Khubayb bin Adi dibunuh oleh orang kafir. Dan sebelum dibunuh, beliau sampaikan salam beliau kepada Tuan. Rasulullah SAW pun jawab salam daripada Sayyidina Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Dan beritahu baginda sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada sahabat baginda, apa yang saya nak sampaikan ini ialah betapa sahabat radhiyallahu anhu ketika nak dibunuh pun, orang yang terakhir mereka ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetapkan bunuh seorang lagi, Zaid bin Dafinah radhiyallahu anhu.
Zaid bin Dathina dibawa keluarkan haram, diikat. Lepas dah diikat, sebelum mereka nak bunuh dia, ramai-ramai mereka nak bunuh dia, Abu Sufyan waktu tu belum Islam. Dia tanya kepada Zaid, dia kata, Zaid, kalaulah kami lepaskan kau, kau balik kepada ahli keluarga kau, kami gantikan tempat kau ni dengan Muhammad, kami bunuh Muhammad, kami pancung kepala dia, kami lepaskan kau, kau nak tak? Apa jawab Sayyidina Zaid bin Dathina radhiyallahu anhu? Dia kata, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan huwa fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syauqatun tu'di wa anni jalisun fi ahli. Beliau kata, demi Allah, aku sikit pun tak suka Muhammad berada di tempat yang dia berada sekarang. Dia ditusuk walaupun satu duri sekalipun, sedangkan aku dapat duduk bersama dengan ahli keluarga ku. Itu pun aku tak sanggup. Bila dengar jawapan daripada Sayyidina Zaid bin Dathina radhiyallahu anhu, Abu Sufyan bila dengar jawapan tu, beliau pun terkejut. Beliau kata, wallahi ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Abu Sufyan kata, demi Allah, aku tak pernah tengok mana-mana orang yang cinta kepada satu orang seperti mana cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Aku tak pernah tengok macam tu. Maknanya dalam keadaan diambang maut, nak dibunuh, memang pasti nak dibunuh, diambang maut, dan diberikan tawaran pun hanya sangkaan. Maksudnya bukan boleh buat pun. Nabi SAW di Madinah, tapi sahabat radhiyallahu anhu jawab apa dia? Baginda ditusuk duri sikit pun, itu pun aku tak sedia. Subhanallah, betapa cintanya sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Tahun 6 Hijrah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni berlaku kerana asal Nabi SAW nak pergi buat umrah. Kisah dia masyhur, ma'ruf. Nabi SAW bawa 1,400 orang kafir, orang Islam Madinah 1,400 orang. Mula-mula Nabi mimpi, Nabi SAW mimpi bahawa baginda buat tawaf. Baginda pun bawa 1,400 orang sahabat untuk buat umrah di kota Mekah. Selepas dah bergerak daripada Madinah pergi ke Mekah, dia tak sampai ke Hudaibiyah. Hudaibiyah jarak lebih kurang dalam 20 km, 22 km. Orang kafir tak bagi Nabi SAW masuk ke kota Mekah untuk buat umrah. Nabi hantar utusan Nabi jumpa mereka, pujuk, tapi mereka tak bagi. Orang kafir pun hantar. Dalam hantar-hantar ni, mula-mula Nabi hantar utusan pertama, lepas tu hantar utusan kedua. Orang kafir hantar utusan pertama, lepas tu mereka hantar utusan yang kedua. Antara mereka hantar Budayl bin Warqah, dan lepas tu mereka hantar satu orang nama Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi. Ini hantar orang kafir. Tujuan mereka hantar ni ialah supaya Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi pujuk Nabi SAW dan juga para sahabat balik ke Madinah. Ini tujuannya. Nak berunding supaya balik. Urwah bin Mas'ud At-Thaqafi ni dia jadi wakil orang kafir. Dia pun datang. Bila dia datang, Nabi SAW suruh dia duduk depan Nabi SAW untuk berunding. Macam orang datang kan, delegasi datang nak berunding. Jadi dia jadi wakil orang kafir, Urwah bin Mas'ud ni. Jadi dia orang besar, orang mulia. Maksudnya orang semua kenal dia, tapi dia belum Islam, dia kafir dia waktu tu. Dia pun datang jumpa Nabi SAW. Sampai dekat depan Nabi, Nabi pun suruh dia duduk. Bagi dia pun duduk, dia pun duduk. Di sekeliling Nabi SAW ada sahabat-sahabat baginda SAW. Kat sini ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sini ada sahabat-sahabat lain, dan mereka duduk jaga Nabi SAW. Yalah, tapi mereka juga tak apa-apa dengan Urwah, sebab dia ni dari utusan. Mereka orang Islam menghormati utusan. Jadi bila tengah duduk berunding ni, Urwah ni sambil dia bercakap, dia pujuk Nabi SAW supaya balik. Sambil dia bercakap, tangan dia duk pergi ke janggut Nabi, dan dia nak lurut janggut Nabi SAW. Orang Arab memang antara adat mereka, bila nak pujuk orang untuk buat satu benda, nak pujuk orang, maka dia akan lurut janggut. Itu adat orang Arab. Kan orang Arab ni kan ada nak pujuk orang, sabar, relax, ataupun nak minta dia,
maka lurut janggut. Itu satu adat orang Arab. Sambil dia pujuk Nabi SAW, sambil tu tangan dia lurut janggut Nabi SAW. Mungkin kali pertama dia dapat lurut. Dia dapat. Dan itu kalau ikut adat biasa. Tapi bila dia nak pergi lagi pegang janggut Nabi SAW, tangan dia nak pegang janggut Nabi, satu orang sahabat yang berdiri kat sini, tengah berdiri, tak dapat tahan sabar. Tak dapat tahan sabar. Tengok si Mamat ni atau orang ni pergi letak tangan dekat janggut Nabi SAW. Orang ni waktu tu tengah pegang pedang. Dia tengah pegang pedang. Bila tangan Urwah nak pergi dia ke tangan ni, terus dia pop, dia ketuk tangan orang. Urwah terkejut. Tapi dia ni tu, dia pun tak cakap lagi. Dia pun nak pegang lagi janggut Nabi SAW. Dia nak pegang lagi, pop, tangan dia diketuk. Dia pun tak jadi. Tangan dia tak jadi nak pegang janggut Nabi SAW. Selepas dah mungkin diketuk beberapa kali, Urwah pun dia marah. Di sini dia ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kenal Abu Bakar. Abu Bakar kawan dia dan Urwah ni pun orang besar. Dia kenal Sayyidina Abu Bakar. Dia tahu Abu Bakar. Ni siapa ni? Siapa ni? Sebab kerana waktu tu dia tak kenal. Kerana pemuda yang duduk sini ni pakai topi besi. Waktu tu dia pakai topi besi. Jadi muka orang tu tak nampak. Urwah tanya, Abu Bakar ni siapa ni? Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab, orang ni ialah Mughirah bin Syu'bah. Bila dengar terus Urwah ni terkejut. Itu Mughirah. Rupanya siapa Mughirah ni dengan dia? Mughirah ni adalah anak saudara dia. Dia pak saudara. Dia anak saudara dia. Itu Mughirah, kau anak saudara aku. Berani kau ketuk tangan aku. Dulu kau ingat tak, sebelum kau Islam, kau pernah bunuh orang yang dulu tukang bayar diat. Kerana kau bunuh orang dulu, tukang tanggung diat kau, aku juga tolong kau dulu. Tapi kau boleh lupakan jasa aku. Jadi ini cinta para sahabat radhiyallahu anhu, dan betapa sahabat radhiyallahu anhu agungkan Nabi SAW. Urwah ni, dia sepanjang dia duduk dengan Nabi ni, dia datang tengok Nabi SAW dengan para sahabat ni macam mana reaksi. Urwah ni bila dia balik, dia bercerita, dia bersaksi apa yang dia tengok dengan mata dia yang berlaku antara para sahabat dengan Nabi SAW. Dia beritahu dan dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata apa? Demi Allah, aku tengok bahawa Muhammad bersama dengan sahabat dia, tidaklah Muhammad apabila setiap kali dia meludah sahaja, ludah dia tidak sempat jatuh di atas muka bumi, melainkan akan jatuh di atas tapak tangan sahabat. Sahabat itu akan sapu ludah tu di muka dan juga di tangan mereka. Itu beliau kata satu. Yang kedua beliau kata, bila Nabi Muhammad berwuduk, para sahabat akan berebut dan hampir bergaduh untuk dapatkan air wuduk Nabi SAW. Yang tak dapat ambil air wuduk, dapat air wuduk tu, mereka akan sapukan tangan mereka ke tangan orang dapat, dia juga akan sapukan ke badan dia. Dan apa lagi dia kata? Dia kata, aku juga lihat bahawa setiap kali Muhammad berbicara, mereka akan tunduk mendengarkan apa yang disabdakan oleh Muhammad. Dan apabila beliau memerintah, Nabi Muhammad SAW perintah, mereka akan berkejar untuk laksanakan perintahnya. Ini penyaksian daripada satu orang kafir. Apa yang dia tengok sendiri bagaimana reaksi para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad SAW. Adakah ini hulu? Adakah ini ekstrim? Kalau ada orang tahu ini ekstrim, ini yang buat ni bukan saya dan tuan. Yang buat ini adalah golongan pertama umat ini yang paling terbaik, para sahabat radhiyallahu anhum. Tiba-tiba datang orang hari ini kata ini hulu ekstrim. Siapa lagi faham agama, kamu atau mereka? Dan ini dibuat oleh para sahabat. Saya sampaikan ini adalah hadis, bukan saya reka kisah. Dan yang sampaikan ini pun bukan orang Islam. Waktu itu dia masih kafir. Dia masuk Islam tahun depan, tahun 7 dia masuk Islam, atau awal tahun 8. Tapi dia beritahu dengan dia lihat. Apa yang dia lihat ni? Para sahabat radhiyallahu anhu begitu sekali ambil keberkatan Nabi SAW, sampaikan air wuduk baginda pun beliau beritahu. Beliau kata dengan lafaz kadu yang ketatilu Nabi wuduk. Mereka hampir bergaduh, berperang untuk dapat air wuduk dia.
para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu hati mereka muliakan Nabi SAW. Urwah bin Mas'ud, selepas dia dah balik, dia dah jumpa Nabi SAW selesai. Lepas dah jumpa, dia pun balik jumpa orang kafir Quraisy. Dia kan wakil orang kafir Quraisy untuk pujuk Nabi SAW. Bila balik, dia pun kata, jumpa dengan orang Quraisy dia pun kata, laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala qaisara wa kisra wan najashi wallahi ma ra'aitu qattu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Apa dia kata bila dia balik kepada orang kafir Quraisy? Dia kata, wahai orang kafir Quraisy, aku ini dah pernah berjumpa dengan maharaja-maharaja besar dunia waktu ini. Aku dah pernah berjumpa dengan maharaja Kaisar Rom. Aku dah pernah jumpa dengan maharaja Kisra Parsi. Aku dah pernah jumpa dengan Raja Najashi Habsyah. Dan aku dah biasa jumpa dengan maharaja-maharaja besar pada waktu ini. Tapi dia kata apa? Lepas tu dia kata, demi Allah, aku tak pernah melihat mana-mana raja yang diagungkan oleh pengikutnya seperti mana para sahabat Nabi Muhammad SAW mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa dia? Bahawa ini penyaksian daripada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, yang bagi tahu bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sendiri reaksi bersama Nabi SAW begitu sekali muliakan Nabi SAW. Kalau kita juga umat Nabi SAW, maka sewajarnya kita juga memuliakan dan mengagungkan Nabi SAW. Kerana itu dalam Quran sebut, falladzina amanu bihi wa'azzaruh, muliakan Nabi SAW. Kerana apa? Kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum pun, mereka begitu agungkan dan muliakan Nabi SAW. Tiba-tiba datang orang pada hari ini kata, oh jangan, kamu jangan ekstrim muliakan Nabi, kamu jangan lebih-lebih muliakan Nabi. Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum pun begitu agungkan Nabi SAW. Apa yang ada kaitan dengan Nabi pun mereka ambil berat, mereka muliakan. Nabi SAW dalam haji, Nabi SAW ada Nabi telah cukur rambut. Nabi SAW telah cukur rambut. Bila bagi dia cukur rambut, bagi dia panggil Abu Talha radhiyallahu anhu, bagi pada Abu Talha rambut Nabi. Nabi kata rambut dibagikan kepada para sahabat. Bagikan kepada para sahabat. Kemudian sikit-sikit sahabat dapat, mungkin selai dulai, ni dapat selai dulai, sikit-sikit dapat. Nabi bagi pada sahabat baginda. Kenapa Nabi bagi? Supaya mereka ambil keberkatan daripada rambut Nabi SAW. Baginda bagi. Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, beliau kata setiap kali aku berperang, aku akan bawa rambut Nabi tu letak kat atas kepala, dekat kopiah aku. Setiap kali beliau berperang, kopiah atau topi besi beliau letakkan. Setiap kali berperang aku akan bawa rambut Nabi SAW. Kenapa beliau bawa? Kerana beliau berharapkan dengan keberkatan Nabi SAW Allah bagi kemenangan atau Allah bagi bantuan. Tapi beliau kata sayangnya satu ketika dalam satu peperangan, topi tu atau kopiah tu jatuh, rambut Nabi tu jatuh, tu hilang. Beliau kata kesal betul, sedih betul beliau dengan peristiwa tersebut. Ini kerana apa? Saya sampaikan kisah ini ialah nak bagi tahu bahawa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita kena muliakan dan agungkan Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum sendiri, golongan pertama umat ini, mereka juga begitu mengagungkan dan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan itu saja, kalau orang datang kepada mereka pun, macam contohnya Imam Malik rahmatullah alaih, beliau begitu agungkan. Nabi SAW dah tak ada, kan baginda dah wafat. Imam Malik rahmatullah alaih lahir 93 Hijrah. Beliau meninggal dunia tahun 179 Hijrah. Imam Malik rahmatullah alaih, imam besar hadis dan juga imam pengasas mazhab Maliki, dipanggil Imam Darul Hijrah, Imam Ahli Madinah. Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik rahmatullah alaih, beliau nak mengajar hadis. Bukan beliau nak mengajar hadis. Mengajar hadis maksudnya nak sampaikan sabdaan baginda, perkataan baginda. Beliau tak akan mengajar hadis tanpa ambil wudu. Itu sudah pasti, wudu ambil. Nak baca perkataan Nabi SAW ambil wudu, ada wudu. Tak cukup dengan itu, bila beliau nak ajar hadis Nabi SAW, beliau akan pasang wangi-wangian. Itu yang biasa dipasang buhur, wangi-wangian.
kerana nak muliakan hadis Nabi SAW. Dan beliau tak akan berhentikan bila baca hadis Nabi SAW. Kadang-kadang bila sampaikan nama Nabi SAW, beliau akan menggeltar, atau muka beliau akan macam berubah bila sebut nama Nabi SAW. Itu yang diceritakan tentang Imam Malik rahmatullah alaih. Beliau begitu muliakan Nabi SAW. Beliau mengajar hadis dalam Masjid Nabawi. Beliau mengajar hadis dalam Masjid Nabawi. Allah muliakan beliau. Beliau mengajar hadis dan beliau sampaikan muwatta Imam Malik ke dalam Masjid Nabawi, hadis Nabi SAW. Dan ada para ulama menyebutkan bila setiap kali beliau sampaikan hadis, bila sampaikan hadis kan daripada guru pada guru pada guru pada guru pada guru. Bila sampai kat Nabi SAW kan, daripada guru pada sahabat, daripada sahabat daripada Nabi SAW kan, biasa macam tu kan. Bila sampai kat Nabi SAW, beliau akan berkata qala sahibu hadzal qabr. Beliau akan kata bahawa sampai bila sahabat, dan sampai beliau kata berkata pemilik kubur ini, Nabi Muhammad SAW. Beliau tunjuk kepada Nabi SAW, beliau muliakan Nabi SAW. Dalam kitab-kitab ini disebutkan Imam Malik rahmatullah alaih sekali beliau mengajar hadis. Sekali beliau mengajar hadis. Dalam satu majlis, anak murid beliau, ada lihat dalam majlis ramai anak murid beliau. Lihat wajah beliau tengah macam mengajar, tapi wajah beliau macam merah, menahan kesakitan, merah. Lepas tu beliau terus mengajar. Lepas tu merah balik. Lepas tu mengajar. Merah balik. Tetapi terus mengajar. Beliau tak berhenti, terus dia mengajar. Sampailah dah habis sampai waktu tu, beliau berhenti. Maka selepas habis majlis, anak murid datang tanya beliau, tuan kata, tadi masa ke dalam majlis bacaan hadis, kami lihat satu perkara menakjub yang pelik yang berlaku. Kami lihat muka tuan tadi macam menahan sakit, merah, menahan sakit. Kenapa? Apa yang berlaku? Dan beberapa kali berlaku. Beliau kata ketika aku sedang baca hadis Nabi SAW tadi, datang satu kalajengking, mungkin kalajengking kecil datang dan dia gigit aku. Bila dia gigit aku menahan kesakitan. Tapi oleh kerana aku hormat pada hadis Rasulullah SAW, aku tak sanggup berhentikan bacaan hadis, sehingga kan kalajengking itu terus sengat aku. Terus sengat dan sengat. Berapa kali? 16 kali. Dalam majlis itu beliau disengat 16 kali dan beliau terus menahan kesakitan. Tapi beliau terus membaca hadis Rasulullah SAW. Kerana apa? Begitu muliakan Rasulullah SAW. Ini yang diwarisi dari imam daripada orang-orang yang sebelum mereka. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam majlis Maulidur Rasul ni yang kita adakan saban tahun, ada orang yang umur 70 pun dalam majlis ni, mungkin saya umur 30 lebih. Yang depan saya ni kebanyakannya tahap umur mungkin lagi tua dari ayah saya. Ayah saya pun dah meninggal. Tapi nak cerita ni mungkin ada dah orang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dah hadir majlis maulid. Kita datang majlis maulid, di antara perkara yang kita kena fikir dan selalu kita renung dan lontarkan soalan kepada kita, sejauh manakah kecintaan kita, keagungan kita terhadap Rasulullah SAW. Itu kerana kita kena fikir, kita betul-betul cinta kepada baginda ataupun tidak. Dalam satu hadis Rasulullah SAW kan, dalam satu hadis bagi tahu bahawa ada satu orang sahabat datang, orang Arab Badui. Dia datang dalam majlis Nabi. Nabi duduk dengan para sahabat. Dia kata, ayyukum Muhammad, mana antara kamu ni Muhammad? Oh, dia Al-Badui, dia yang peran, dia style dia selama, main letup dia. Kalau mungkin sahabat dia, saya nak mudah faham, sifat Badui ni dia selama. Zaman Nabi, kita baca Arab Badui ni Arab yang selama, suku nomad. Sifat dia kasar, tapi hati baik. Bila dia datang dalam majlis Nabi, ayyukum Muhammad, lebih kurang macam bahasa, oh Muhammad mana? Oi. Itulah lebih kurang kalau bahasa kita. Macam selamba betul. Dalam majlis Nabi duduk dengan para sahabat. Kalau para sahabat yang lain yang dah biasa dengan Nabi, mereka hormat Nabi. Tapi cuma Arab Badui ni dia selamba. Dia dengan Nabi dia selamba. Bukan dengan Nabi dia siapa pun selamba. Jadi bila dia datang itu, Muhammad mana? Nabi SAW beritahu, ya saya Muhammad. Nabi sikit pun tak faham. Nabi kata, ya saya Muhammad. Tanya apa pun nak tanya. Sebab Nabi tahu dia mesti ada nak tanya benda. Kan Arab Badui ni memang itu. Dia kata, apa kamu nak tanya? Silakan, apa kamu nak tanya? Nabi kata, ni, tanya apa nak tanya?
Arab Badui ni berkata, ar-rajulu, tanya, ar-rajulu yuhibbul qawma walamma yalhaq bi. Dia kata, aku nak tanya pada Tuan, ada orang yang dia cinta kepada satu golongan atau orang, tapi dia tak dapat nak buat amal macam mereka buat amal. Maka macam mana orang ni? Rasulullah memberitahu, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Subhanallah. Nabi bagi tahu satu orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Satu orang akan bersama dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau kata, kami ni para sahabat, kami tak pernah bergembira dengan mana-mana ayat Quran atau hadis. Kami tak pernah bergembira dengan mana-mana ayat Quran atau hadis seperti mana kami begitu gembira dengan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu satu orang akan bersama dengan orang dicintai daripada kamu. Kamu gembira betul. Kami gembira betul dengan ucapan baginda itu. Kenapa? Beliau kata, Anas Malik kata, aku tak dapat nak jadi macam Nabi. Aku tak dapat nak jadi macam Abu Bakar. Aku tak dapat nak jadi macam Umar. Itu aku jauh dari mereka. Tapi aku bersaksi bahawa aku benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Aku benar-benar cinta kepada Abu Bakar. Aku benar-benar cinta kepada Umar. Aku berharap dengan kecintaanku ini, aku bersama dengan mereka di akhir kiamat nanti. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala. Tapi bila kita baca hadis ni, kita juga perlu lontarkan soalan kepada diri kita. Saya ni sebenarnya siapa yang saya betul-betul cinta? Na'udzubillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita cinta ada orang lain yang lebih daripada Nabi SAW, dan lagi menakutkan kalau orang yang kita cintai itu adalah orang yang bukan Islam, dan orang itu orang kafir. Ini lebih menakutkan. Mulut kita mungkin boleh dakwa saya cinta Rasulullah, itu dakwaan mulut. Tapi hidup kita membuktikan sebenarnya siapa yang kita cinta. Hari ini kalau ditanya kepada Muslim orang Islam yang paling kurang ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanya mereka, kamu cinta Muhammad? Ya, saya cinta Muhammad, Nabi Rasulullah SAW, saya cinta kepada baginda. Tapi kadang-kadang kalau ditanya kepada dia, sejauh mana dia tahu, ini paling kurang, sejauh mana dia tahu Rasulullah SAW, tentang Rasulullah, sejauh mana dia tahu? Sejauh mana dia tahu tentang Rasulullah? Tanya mereka, Rasulullah lahir hari apa? Tak tahu. Rasulullah SAW jadi Rasul usia berapa? Dilantik jadi Nabi Rasul usia berapa? Nabi SAW lahir kat mana? Baginda berdakwah di Mekah berapa tahun? Baginda berdakwah di Madinah berapa tahun? Wafat hari apa? Wafat di mana? Dikebumikan di mana? Kadang-kadang ramai orang Islam tak tahu apa tentang Nabi SAW. Padahal soalan itu hakikatnya adalah antara soalan yang paling basic tentang Nabi SAW. Sebab cinta bermula dengan kenal. Cinta ni bermula dengan kenal. Sayang Nabi bermula dengan kenal. Tapi soalan yang sama, kalau ditanya tentang artis, bintang Korea, K-pop, mungkin dia akan dapat jawab tahu detail soalan yang sama. Artis sekian lahir bila dia tahu? Lahir tahun bila? Tahun sekian. Artis sekian kahwin bila? Kahwin. Cerai, tahu. Fasakh masuk mahkamah dia tahu. Artis tu berapa kali dapat anak pun dia tahu. Anak dia mati ke, mati dalam perut ke, keluar ke, dia tahu. Artis tu masuk mahkamah pun dia tahu. Artis tu mati bila pun dia tahu. Dan na'udzubillah, ada artis Korea yang mati bunuh diri, orang Malaysia menangis kerana matinya artis tu. Hakikat yang berlaku. Ada artis yang dia meninggal dunia, yang dia mati, bahkan bunuh diri. Kita kata mati tidak baik, mati bunuh diri, bukan Islam. Tapi ada orang di Malaysia yang menangis, mati kerana mati artis tersebut. Adakah perkara yang sama berlaku berkenaan dengan Nabi SAW? Tapi mulut kata cinta Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan dalam hati Allah, kali ini kita perlu semak. Ada orang kena suka bola. Bintang bola tu berapa kali gol pun dia tahu. Tahun bila gol, di mana skor dia berapa pun dia tahu.
Bintang bola tu suka pakai kasut apa boleh tahu. Bintang bola tu suka makan gulai lemak boleh tahu. Suka kesukaan dia. Kereta warna apa boleh tahu. Tapi kalau soalan yang sama tanya kepada dia tentang Rasulullah SAW, mana apa boleh tahu? Sikit boleh tahu. Jadi bagaimana satu orang tahu saya cintakan Rasulullah SAW? Ini soalan ini yang saya sampaikan ini. Kita setiap orang kita muhasabah diri kita. Kadang-kadang kita kata kita cinta Nabi SAW, tapi kadang-kadang adakah kita benar-benar cinta berbanding SAW? Banyak mana kita tahu ambil berat tentang Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, hakikatnya dalam majlis Maulid Rasul yang diadakan sahabat tahun ni lah, ialah bagaimana kita pertama kita nak tingkatkan iman kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Iman dalam ayat itu. Yang kedua ta'zim. Ta'zim ni makna agungkan baginda. Dalam ta'zim juga ada dia cinta. Yalah ta'zim, cinta ini semua berkait lapan. Cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, agungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga juga kita nak usahakan bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasaru, bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak mana kita dah bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantu Rasulullah ni apa dia? Bantu agama. Yalah Rasulullah bawa agama, maka apa yang kita dah bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kena berusaha sebarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa dia? Sebenarnya jalan yang paling baik membantu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah tentang Islam atau tentang apa-apa yang berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu atau menyebarkan dan itu mengajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mana agama bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kadang-kadang ustaz mengajar Quran, kan? Maka itu juga sebenarnya termasuk bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam bermula dengan Quran. Ada orang kadang dia mengajarkan kepada anak dia solat, bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muazzin, ada muazzin bila orang azan, datang bersolat, hayya 'alas solah. Itu pun antara amalan bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mungkin dia buat madrasah, pusat mengajar agama, maka itu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap daripada kita cuba tanya diri kita, hari ini sebanyak mana kita dah cuba bantu agama yang Rasulullah bawa. Banyak mana kita dah bantu syariat dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang begitu besar juga bagaimana kita bantu Rasulullah dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita. Sebagai contoh, kadang-kadang kita mungkin solat, tapi adakah anak isteri kita solat? Ini paling kurang. Kalau mungkin jiran tetangga ni jauh lagi, tapi paling kurang keluarga kita. Hari ini sebagai contoh, kita kata cinta Rasulullah SAW, tapi kadang-kadang kita pun tak pernah ambil berat anak saya ni pandai solat ke tak, baca Quran ke tak. Dan bagaimana dengan isteri kita? Kaum keluarga perempuan. Kaum keluarga perempuan kita cinta Rasulullah, maka kita juga perlu didik kaum perempuan kita, keluarga perempuan kita tutup aurat. Bukan main dia kata cinta Rasulullah, saya sayang Rasulullah, tapi bila pergi majlis kahwin, berbeza pakaian dengan majlis maulid. Time majlis maulid bertudung mana? Pergi kahwin hilang tudung. Pergi kahwin baju ketat, kain pun ketat, nampak tu badan. Tapi bila sampai kat majlis maulid, saya sayang Rasulullah, Rasulullah saya sayang. Hakikatnya Allah Maha tahu, tapi orang yang sayang Rasulullah, maka dia juga akan ambil berat tentang pakaian yang Rasulullah ajar untuk wanita. Bagaimana pakaiannya, bagaimana tutup auratnya, maka dia juga ambil berat. Dan bagaimana solat, dan bagaimana dengan ilmu agama. Ini juga perlu disentuh. Antara perkara yang besar, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam majlis maulid tak dinafikan. Bila time maulid ada, maka orang yang hadir majlis penuh. Kalau mungkin dia dengar potong kambing 3 ekor lagi ramai. Kalau potong kambing 3 ekor, ada kambing malam ni? Ada, dia tanya dia, bukan minta. Janganlah, bukan order, ada tanya saja. Ada ke tuan? Ada, alhamdulillah. Tak ada pun alhamdulillah. We all go okay, alhamdulillah. Tak ada masalah. Cuma kalau maulid, datang. Baik, bagus tak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, itu juga tanda kecintaan Rasulullah datang. Kalau tidak tak akan datang, itu pun bukan perkara kecil. Tapi tuan-tuan, di masjid dan surau tuan-tuan dan puan, tiap-tiap hari secara umum, sepanjang yang saya tahu, bukan saja surau ni, atau majlis-majlis berdekatan, ada ustaz-ustaz datang mengajar.
Ustaz datang mengajar tentang sirah Nabi, tentang fiqh, tentang akidah, tentang tasawuf, tentang Quran. Ini semua adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak tahu tentang Rasulullah tanpa kita duduk dalam majlis agama, majlis ilmu? Maka kerana itu, seperti mana kita boleh hadir ramai-ramai majlis maulid, maka kita juga hadirlah ramai-ramai, penuhkanlah majlis-majlis agama ilmu yang ada di masjid kita, di surau di masjid kita. Kerana ini juga ialah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ambil berat tentang perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang nombor 4, ikut Nabi. Tadi 4 kan dalam ayat tu. Sebenarnya ayat ni boleh dipecahkan lagi, tapi cuma yang ringkas ni, Quran ni ialah bahasa Quran ni biasa dia bersifat kompleks, boleh masuk, ringkas dan padat. Quran kata apa dia? Pertama, beriman kepada baginda. Kedua, agungkan baginda. Bukan setakat muliakan baginda, agungkan baginda. Dalam hati ada keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Quran kata bantu baginda. Bantu baginda. Maka ini termasuklah orang berdakwah, bahkan ulama tulis kitab. Dari zaman dulu kadang ulama tulis kitab, orang belajar kitab. Maka itu juga termasuk bantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nombor 4 adalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikut baginda ni antara perkara yang begitu besar. Ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ikut baginda takkan dapat berhasil tanpa kembali bertadi juga ilmu, ataupun duduk dengan para ulama dan juga belajar ilmu. Itu penting. Kalau kita kata kita nak ikut Rasulullah SAW, macam mana kita nak ikut? Kalau kita tak tahu Rasulullah masuk masjid baca doa apa, baginda masuk keluar masjid baca doa apa, baginda makan baca doa apa, sebagai contohnya, habis makan baginda baca doa apa. Setiap sudut hidup Rasulullah ada tunjukkan cara. Maka orang yang cinta kepada baginda, dia juga akan usaha untuk ikut Nabi SAW. Dan ikut baginda ini perlukan juga kepada ilmu. Anak-anak belajar ilmu. Cara contohnya, saya bagi contoh. Contohnya Imam Nawawi rahmatullahi alaihi karang kitab nama kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini sebenarnya kalau untuk ulama, ustaz, dia mungkin banyak kitab lagi dulu dibaca. Tapi sebagai contoh untuk orang awam, antara contoh Imam Nawawi rahmatullahi alaihi karang kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Dalam kitab tu, dari awal kitab 1000 lebih hadis sampai akhir kitab, beliau muatkan boleh kata 24 jam kehidupan Nabi buat apa. Berkaitan dengan solat, sampaikan ziarah orang sakit, jenazah, kemudian berkaitan dengan amalan hati, semua beliau datang dalam kitab tu. Imam Nawawi juga ada karang satu lagi kitab nama Al-Adhkar. Al-Adhkar ini kitab tentang zikir-zikir. Apa yang Nabi baca? Waktu ni Nabi baca apa? Waktu ni Nabi baca apa? Apa Nabi baca? Dan apa Nabi amalkan? Salam macam mana sebagainya. Semua itu ialah hadis Nabi yang Nabi SAW tunjukkan. Ialah dalam 2 kitab tu. Kalaulah sebagai contoh, paling kurang kita membaca dan menghayati 2 kitab tu, belajar kitab tersebut, Masya Allah. Dan berapa banyak hadis Rasulullah kita dapat dan kita dapat amalkan. Mungkin orang tambah lagi kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi kan, tapi secara umum ia juga didapati di kitab lain. Tapi Syama'il Muhammadiyah kita tahu Imam Tirmidzi rahmatullahi alaihi. Para ulama sebutkan sunnah Rasulullah SAW yang kita kena ikut. Ada 2 jenis sunnah. Satu dipanggil sunnah ibadat, satu sunnah adat. Sunnah ibadat ni tentang macam mana solat Rasulullah, macam mana berkaitan dengan ibadat Rasulullah SAW, solat Nabi, puasa dan lain-lain berkaitan dengan haji Rasulullah. Ini sunnah ibadat. Maka ini juga perlu kita pelajari. Satu lagi sunnah adat. Sunnah adat ni macam contohnya Rasulullah punya pakaian, Rasulullah punya kopiah, serban baginda punya kain, macam mana Rasulullah punya sapu tangan dan sebagainya. Dia juga dipanggil sunnah adat Rasulullah. Macam mana Rasulullah SAW punya cara jalan dan lain-lain, sunnah adat. Rasulullah suka makan apa? Para ulama kata kita begitu ditekankan untuk ikut sunnah Rasulullah. Yang paling utama tu sunnah ibadat. Sunnah ibadat kita belajar. Ni nak kena, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, nak kena ikatkan diri juga dengan menghadiri majlis ilmu. Dia perlu pada perkara ini. Kan saya beritahu ni kerana kadang-kadang ada orang dia salah faham. Dia kata kita kena ikut Rasulullah. Dan dia kata kita perlu ajak orang berikut Rasulullah. Ya. Berdakwah ajak orang ikut Rasulullah itu benar.
Tapi bila nak ikut Rasulullah, maka nak tak nak perlu kepada belajar ilmu. Tapi bila kita dah ikut Rasulullah juga, kena ajak orang. Kita belajar, ajak orang, atau ajak sampai kepada orang tentang sunnah Rasulullah SAW. Maknanya dua tu lazim melazimi. Maknanya belajar, sampaikan. Amalkan, sampaikan. Benda tu lazim melazimi. Satu lagi sunnah adat. Sunnah adat, ini para ulama kata dia tidaklah maksud dia, jangan salah faham, dia bukanlah ditekankan betul-betul macam sunnah ibadat. Tetapi Imam Ghazali rahmatullah alaih kata, bagi para pencinta sunnah adat ini pun bagi dia seolah wajib. Bagi dia seolah wajib. Kan? Bagi para pencinta sunnah adat ini pun ni. Kalau betul-betul kita kena ikut sunnah ibadat. Sunnah ibadat tu kena ikut sebab kerana dia berbentuk ibadat. Satu lagi sunnah adat. Adat ni macam kebiasaan Rasulullah. Pakai baju macam mana Rasulullah ni kan, pakaian bagi dia dan lain-lain. Mungkin cara jalan Rasulullah SAW, ini semua dipanggil sunnah adat. Tapi Imam Ghazali rahmatullah alaih, Masya Allah, dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau sentuh bahawa orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, sunnah adat ini pun diambil berat. Itu yang masuk pada pakaian, serban dan lain-lain. Contoh macam Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau sekali itu beliau makan dengan Nabi SAW. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau makan dengan Nabi SAW. Makan dengan Nabi. Makan dengan Nabi dalam talam. Beliau kata saya makan dengan Nabi sekali itu dalam talam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat muda. Beliau ketika Nabi datang Madinah dia umur 10 tahun. Ketika Nabi wafat dia umur 20 tahun. 10 tahun beza umur. Beliau kata ketika saya makan dengan Rasulullah SAW, lauk yang dihidangkan tu kuah macam lauk. Kuah tu ada dalamnya kuah labu. Kuah labu. Beliau kata bila aku tengah makan, aku tengok tangan Nabi mencari-cari. Beliau kata ya tatabba hawala al-qas'ah. Tangan Nabi tu cari-cari labu, Nabi ambil dan makan. Nabi ambil labu dan makan. Jadi apa yang aku faham, Rasulullah SAW suka makan labu. Rasulullah SAW suka makan labu. Beliau kata sejak hari itu sampailah beliau punya akhir hayat, beliau kata sejak daripada hari itu aku pun suka makan labu. Kerana kekasihku pun suka makan labu. Ini sahabat radhiyallahu anhu. Padahal dari segi makanan mungkin tak dituntut nak suka labu, tak suka, tak ada salah. Tapi sahabat radhiyallahu anhu begitu cinta bagi kita, makanan yang bagi dia suka pun dia jadi suka. Kerana apa? Ini cinta sejati kepada Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hadirnya kita dalam majlis maulid untuk kita nak usahakan perkara ini. Tetapi para ulama selalu sebutkan ini sebenarnya antara, kalau kita baca banyak ucapan para ulama, antara Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam Ihya Ulumuddin, di antara perkara yang mendorong cinta kepada Rasulullah SAW adalah bila mulut kita selalu menyeru dan menceritakan tentang Rasulullah SAW. Orang yang mulut dia selalu cinta tentang Rasulullah, Allah akan tanamkan dalam hati dia cinta kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk mungkin satu pertama dengan berdakwah, dengan mengajar. Satu dakwah kepada Rasulullah, atau mengajar, atau mungkin kita duduk selalu cinta tentang Rasulullah SAW dengan keluarga kita, dengan isteri kita. Allah akan datangkan tanam dalam hati kita tentang Rasul, cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita bertanggungjawab pertama beriman kepada baginda SAW. Alhamdulillah semua insya-Allah beriman. Alhamdulillah insya-Allah beriman. Kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah. Yang kedua apa dia? Kita juga bertanggungjawab untuk mengagungkan, memuliakan, mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, usaha untuk bantu Rasulullah SAW dengan bantu sebarkan sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah SAW. Dan yang keempat ialah kita bersungguh-sungguh untuk ikut Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita tutup majlis, maka ada beberapa perkara yang disampaikan sebagai penutup. Antara perkara yang penting untuk disampaikan, di antara sunnah Rasulullah SAW yang begitu besar, ialah kita perlu ambil berat, khusus bagi lelaki, untuk menjaga solat. Dan solat ialah yang perlu diambil berat, solat berjemaah. Jadi kita bukan datang masjid atau surau ketika ada majlis sahaja,
tetapi ambillah berat untuk solat berjemaah 5 waktu di masjid dan surau kita. Kerana ini juga tanda cinta Rasulullah. Orang cinta Rasulullah juga ambil berat tentang ibadat Rasulullah. Rasulullah begitu ambil berat tentang solat jemaah, maka ambil berat tentang solat jemaah. Yang kedua, orang yang mana cinta Rasulullah SAW juga ambil berat setiap hari untuk baca Quran. Ni kalau kata wanita uzur tak adalah, tapi kalau tak uzur, tak ada, ni ambil berat untuk baca Quran. Sebab tu para ulama sebutkan, Imam Sakhawi dan Al-Qaulul Bani sebutkan, tanda cinta Rasulullah ialah cinta kepada Quran. Itu antara tanda. Orang yang ambil berat baca Quran, itu juga tanda cinta Rasulullah SAW. Jadi setiap hari tak ambil berat untuk baca Quran. Paling kurang satu hari 3-4 muka, ataupun satu ain, atau satu muka paling kurang baca setiap hari baca Quran. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jangan tinggal setiap hari berselawat kepada Rasulullah SAW. Berselawat. Berapa kali nak selawat? Sebenarnya, kalau menurut para ulama, kita kena banyakkan selawat kepada baginda. Persoalan timbul, kita kata banyakkan selawat. Berapakah nisab atau kadar sekurang-kurang banyak? Kan kita kata banyakkan selawat. Dalam hadis banyak bagi tahu galakkan banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapakah sekurang-kurang banyak? Faham tak soalannya? Sekurang-kurang banyak pun. Kita kata banyakkanlah selawat. Berapa sekurang-kurang banyak? Para ulama ada bincangkan dalam kitab. Antara ni Imam Sakhawi ada karang satu kitab khas Rifatul Bani tentang berkenaan dengan selawat Nabi. Nama kitab tu Al-Qaulul Badi fi Salati 'ala Nabi Al-Habib Asy-Syafi'. Dalam kitab tu beliau bicarakan, beliau kata bilangan sekurang-kurang memperbanyakkan selawat baginda adalah sehari 300 kali. Paling kurang sehari 300 kali. Maknanya satu orang tu kena usahakan paling kurang satu hari 300 kali. Kalau lebih lagi baik. Dan tak ada had. Nak lebih sampai puluh ribu pun tak ada had. Tapi maknanya banyakkan selawat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama kata kalau untuk orang yang lemah, kerana kita ni semua lemah, iman kita iman umat akhir zaman, maka paling kurang setiap hari selawat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam paling kurang. Ini orang kata dah akhir darjat betul dah. Dah betul akhir darjat. Akhir darjat betul. Paling kurang satu hari 100 kali. Jadikan wirid kita setiap hari. Ada selawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sentuh pasal selawat ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kerana amalan selawat ni bukan amalan kecil. Amalan selawat ni bukan amalan kecil. Dia amalan yang begitu luar biasa. Kalau kita kata amalan yang begitu dahsyat kesannya, dunia dan juga akhirat. Dunia pun luar biasa kerana Allah tunjuk kesan, akhirat lagilah. Lagilah. Dan kalau kita nak cerita kisah terlalu banyak. Tapi ialah kita nak bicara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi tahu dalam hadis, inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukan dia denganku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak selawat padaku. Jadi kalau di akhirat nanti kita semua hajat kita, antara hajat kita dekat akhirat nanti kita nak dekat dengan Rasulullah SAW. Maka dekat dunia ni selain daripada kita ambil berat sunnah Nabi, beramal, ajak, dakwah dan sebagainya, ialah kita juga ambil berat jangan tinggalkan selawat kepada Rasulullah SAW. Lagi banyak lagi bagus. Dan Nabi bagi tahu kalau nak dekat dengan Nabi di akhirat, jalan dekat dunia ni banyakkan selawat. Sebab itu setiap hari kena ada wirid kita yang wajib. Kita wajibkan diri kita untuk setiap hari berselawat. Para ulama ada sebut dalam kitab, antara sebab Allah muliakan Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i rahmatullah alaih kita kenal kan? Imam kita semua, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir 150 Hijrah, meninggal dunia tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Antara Imam Syafi'i rahmatullah alaih, antara sebab Allah muliakan beliau, ini sebenarnya sebab beliau meninggal dunia. Selepas beliau meninggal dunia, ada orang anak murid beliau yang mana beliau bermimpi ke Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Lepas Imam Syafi'i meninggal kan, orang semua muliakan Imam Syafi'i. Sampai hari ini pun kita semua mazhab Syafi'i. Kita semua mazhab Syafi'i. Betapa hebat kedudukan Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Allah muliakan beliau. Imam besar, bukan imam kecil. Imam azim, imam besar.
Beliau kata di antara sebab Allah bolehkan beliau ialah kerana beliau berpandangan bahawa selawat yang wajib dibaca, beliau menetapkan bahawa setiap kali setiap orang bersolat wajib dia berselawat kepada Nabi SAW. Sebab itu bila kita dalam solat, kalau tak baca selawat tak sah. Dan selawat tu paling kurang dibaca sekali. Kat mana? Tayakhir. Tayakhir kan Allahumma, paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang tak baca ni, kalau itu kata Nabi tak sah. Kan? Sebab kerana apa dia? Dia sebenarnya cerita dia panjang kalau jadi kaitan dengan usul fiqh. Dalam usul fiqh bila diperintahkan kepada kita selawat, paling kurang para ulama kata satu orang kena selawat sekali. Itu paling kurang. Bila diperintahkan kepada kita selawat, kita nak selawat banyak mana? Kat mana? Imam Syafi'i rahimahullah jadikan perintah selawat itu ditunaikan dalam ibadat yang paling afdal, iaitu dalam solat. Itu dalam solat. Maka Allah mulia kedudukan dia. Antara sebab ni juga selawat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita ambil berat dan berazam supaya kita ada tiap-tiap hari wirid kita jangan tinggalkan, setiap hari berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan ceramah Maulidul Rasul yang disampaikan pada malam ini. Dan juga ada satu lagi pesanan saya terlupa. Di masjid dan surau kita hidupkanlah pengajian sirah Rasulullah. Kalau pengajian sirah Rasulullah dah ada, alhamdulillah teruskan. Tapi juga perlu sebaik-baiknya selain daripada pengajian fiqh, akidah, fiqh, tasawuf dan juga Quran, ada beberapa pengajian yang kalau boleh kena ada di masjid dan surau. Antara dia pengajian Quran mana baca ataupun tafsir ke, atau dan juga bacaan hadis. Selain itu ada pengajian akidah, fiqh, tasawuf. Tapi antara juga pengajian kena ada, kena sebarkan, kena hidupkan juga ialah bacaan sirah Rasulullah SAW. Pengajian sirah ni penting dihidupkan. Kerana apa? Supaya umat dapat kenal Rasulullah SAW. Dan dengan mengaji, membaca, menghayati sirah, antara jalan yang paling berkesan selain lain-lain, jalan yang paling berkesan mendatangkan cinta pada Rasulullah SAW. Jadi selain daripada jaga sembahyang jemaah, selain daripada jaga yang saya sebut tadi, yang selawat dan lain-lain, juga ambil berat untuk baca, menghayati, kaji sirah Rasulullah SAW supaya kecintaan kepada Rasulullah SAW bertambah dalam diri kita. Semoga apa yang disampaikan kita dapat beramal dengannya dan disampaikan kepada yang lain. Semoga insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, berkati majlis kita pada malam ini. Allah jadikan majlis kita pada malam ini asbab pengampunan daripadanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, tunaikan hajat kita dengan berkat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga Allah Taala rahmati, berkati setiap orang yang hadir dalam majlis ini kerana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga dan dapat duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum air telaga Kautsar daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga dengan keberkatan majlis ini, majlis yang mencintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah Taala bantu kita. Allah juga satukan umat Islam. Allah hilangkan kedukaan dan juga musibah kita. Dan sesiapa yang ada masalah, Allah Taala lepaskan dia daripada masalah, daripada musibahnya. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Allah lepaskan kita daripada semua musibah dunia dan akhirat dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.